Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, sesi perbahasan diteruskan untuk Belanjawan 2025 Malaysia Madani. Namun sahabat semua, saya pun tak tahu lagi lah ahli parlimen veteran daripada PAS iaitu MP Arawini. Sebelum ini daripada UMNO, mengkhianat UMNO masuk PAS. Ya, tidak habis-habis meroyan, membazir masa untuk orang membuat perbahasan, sedangkan persoalan yang dikemukakannya itu hanya Speaker Dewan Rakyat yang boleh membuat keputusan, memberikan jawapan. Tapi kenapa pula ditanya kepada timbalan Speaker? Apakah motif yang cuba disampaikan oleh ahli parlimen Arawini? Bagi saya, pandangan saya mengatakan bahawa MP Arawini sudah tidak relevan di dalam politik kita, apatah lagi di dalam Dewan Rakyat yang tidak habis-habis meroyan, mengarut, berpolitik dan sebagainya. Jadi adakah patut untuk PRU yang akan datang ahli parlimen seperti ini yang sepatutnya memberikan contoh baik kepada ahli parlimen yang baru, yang muda, tetapi seakan-akan mereka ini menunjukkan kebodohan mereka sendiri, sahabat semua. Itu pandangan saya. Namun apapun, saya ingin membawakan Anda satu perbahasan yang terbaik Saya sangat suka mendengar daripada ahli parlimen DAP ini, Pakatan Harapan YB Johan. Seringkali kalau beliau berbahas penuh dengan fakta, penuh dengan cadangan idea yang begitu baik sekali. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, mari kita bersama-sama untuk mendengar sesi perbahasan ini. Namun terganggu sekejap kerana MP Arawini yang meroyan tidak habis-habis. Jadi mari kita tonton video ini. Kenapa Arau? Arau 18.1. 18.1 dan 18.2. Yang berhormat Arau, saya rasa Arau sudah dapat jawapan bukan, daripada... tapi saya nak bagi Muhammad, saya nak rujuk kepada 36.3. Di sini disebut 36.3 adalah keputusan yang telah dibuat tak boleh dibuat semula. Tapi yang saya soal 18.1, 18.2 ialah berhubung dengan jawapan menteri. Jawapan menteri dan speaker telah cadangkan saya tanya soalan lisan. Saya ingin bertanya Yang Muhammad, soalan lisan di mana yang saya boleh bertanya? Sebab soalan lisan telah tetapkan. Nak masuk bawah tinggi ahli satu pun tak boleh masuk. Boleh jadi, masuk MQT. apa maksud soalan lisan ni? Boleh masuk MQT next week lah. Bukannya Muhammad, saya dah buat macam-macam cara, saya tak dapat. Jadi saya ingin sebab benda ni penting. Speaker. Menteri kalau telah bagi jawapan yang salah. Lagi, Dunia sedang tanya sekarang. Jangan baja masa. Terima kasih. Jadi apa yang harus saya buat Yang Muhammad? Boleh rujuk kepada surat, buat pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan yang boleh diajukan ialah MQT next week atau next week pun boleh. Okey, terima kasih. Jadi seusaha Dewan tuan dengar arahan speaker. Terima kasih. Assalamualaikum. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR45 2024 Raun Undang-Undang Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa raun undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Senarai pembahas untuk hari ini, YB Bangi, YB Kotak Baru, YB Selayang, YB Putrajaya, YB Bakri, YB Kuala Kangsar, YB Pasir Gudang, YB Jerai, YB Tanjung PI, YB Padang Rengas, YB Puncak Borneo, YB Tangga Batu, YB Kotak Belut, YB Kuala Langat, YB Tenggara dan YB Sibu. Terima kasih Speaker. Peraturan Dewan 18.1 Yang berhormat Pekan. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, pejabat Tuan Yang di-Pertua telah menerima satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 daripada YB Pekan pada hari ini pukul 10.45 pagi. Oleh itu, usul tersebut tidak cukup 24 jam hari persidangan untuk diputuskan pada hari ini selaras dengan Peraturan Mesyuarat 18. Ianya masih dalam pertimbangan dan akan diputuskan kelak. Terima kasih. Yang Muhammad, apakah tajuk 18.1 yang dibawa? Boleh tanya YB Pekan nanti. Bangun bagi tahu. Sebab dia tanya benda tu cukup penting. Tak perlu jadi tanya saya di ingat sini, dia kena Yang bangun Berhormat bagi tahu Arau. tajuk apa. Rakyat Malaysia Saya dengar tajuk jemput apa? Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Puan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Puan Speaker, saya ingin memulakan perbahasan saya dengan berkongsikan pengalaman saya. Baru-baru ini kami di Parlimen Bangi bersama dengan NGO, kami telah mengadakan program
pemberian cermin mata percuma kepada pelajar dalam Parlimen Bangi. Masa tu, Puan Speaker, ada seorang pelajar ni umurnya dalam lebih kurang 13-14 tahun. Dan bila saya berikan cermin mata, saya sarungkan cermin mata tu, pakaikan cermin mata tu pada dia, saya nampak mata dia terbuka dan bersinar. Dan dia tersenyum. Rupanya, Puan Speaker, anak ini umur dah 13-14 tahun, tak pernah memiliki cermin mata. Bayangkan dah berapa tahun bersekolah, belajar dah berapa tahun, tetapi tak pernah miliki cermin mata. Untuk kita, ahli-ahli Dewan ini dan ramai di luar sana, cermin mata ni is something yang kita dengan izin take for granted. Malahan saya tak pakai cermin mata. Tapi kalau saya nak beli spek hitam, tiap-tiap minggu pun rasanya boleh. Tapi untuk keluarga yang berhempas pulas mencari rezeki setiap hari, Puan Speaker, cermin mata bukanlah prioriti. Malahan ianya satu kemewahan. Jadi, peristiwa ini menginsafkan saya, Puan Speaker. Ia mengingatkan saya mengapa kita berada di sini, mengapa saya berada di sini. Bukan untuk pangkat, bukan untuk harta, tapi untuk membawa perubahan positif. Saya masuk politik untuk tolong orang. Dan alhamdulillah Allah SWT telah memberikan saya peluang untuk berbuat demikian dalam ruang yang ada ini. Puan Speaker, saya nak mulakan perbahasan saya dengan menyentuh satu perkara, iaitu pembangunan insan masyarakat India. Saya sedar akan bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan kepada masyarakat India. Ada bantuan secara am kepada Puan semua. Speaker, kami tak ada peruntukan pun duk buat lama dah tu, dicerita oleh Bangi tu. Yang Berhormat Pendang, jangan berdiri tanpa kebenaran. Tak apalah, boleh beli dengan allowance ahli parlimen untuk bagi dekat ni. Banyak tu. Saya sedar akan bantuan-bantuan yang ditawarkan secara am kepada semua. Ada juga yang secara khusus di bawah Mitra dan Tekun Nasional. Program-program ini semua baik dan wajar diteruskan, Puan Speaker. Tetapi saya fikir kita perlu ada satu game changer untuk membantu masyarakat India. Di sini saya ingin mencadangkan supaya diwujudkan satu dana pendidikan masyarakat India untuk memberi bantuan pendidikan kepada mahasiswa India di seluruh negara. Saya tahu di bawah Mitra ada subsidi bantuan pengajian ijazah sarjana muda, siapa yang layak, saya difahamkan akan diberikan RM2,000. Tapi, Puan Speaker, kalau kita tengok sebenarnya RM2,000 ini tak banyak. Kalau kita nak beli laptop yang baik pun tak cukup. Jadi, saya ingin cadangkan bahawa di bawah dana yang saya cadangkan ni, mahasiswa India daripada keluarga berpendapatan rendah akan menerima RM20,000 one-off bagi membantu membiayai pendidikan mereka. Saya cadangkan dana permulaan sebanyak 100 juta diperuntukkan supaya ia boleh dimanfaatkan oleh lebih kurang 5,000 anak Malaysia berbangsa India setiap tahun. Mengapa saya cadangkan perkara ini adalah kerana ramai yang dapat masuk universiti, dapat masuk institusi pendidikan tinggi, tetapi disebabkan bahawa mereka datang daripada keluarga berpendapatan rendah, maka mereka memerlukan belanja yang tinggi. Ini lebih teruk, Puan Speaker, kalau mereka masuk ke institusi pengajian tinggi swasta, yang mana sudah tentu kalau mereka datang daripada keluarga yang kurang berpendapatan, maka ini akan menyebabkan pendapatan itu mereka harus gunakan untuk membayar yuran pendidikan dan sebagainya. Saya ingin tekankan di sini bahawa cadangan untuk membantu masyarakat India ini tidak bermakna kita abaikan kaum Melayu dan Bumiputra dan juga kaum-kaum lain seperti kaum Iban, Kadazan, Cina dan sebagainya. Cuma kita harus akui, Puan Speaker, bahawa masyarakat India selalunya terpinggir dan mereka dengan izin disproportionately disadvantaged dari pelbagai aspek termasuk pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Seterusnya, Puan Speaker, saya ingin menyentuh tentang game development dengan izin. Saya pernah nyatakan dalam Dewan ini bahawa saya seorang gamer.
saya main PS5, sebelum tu PS4. Saya ingin melihat dalam negara kita industri pembangunan permainan atau game development. Kita sudah melihat beberapa game yang telah dibangunkan di Malaysia seperti Giga Bash, No Straight Roads dan juga banyak lagi. Dan sekarang ini satu game lagi yang sedang dibangunkan oleh Todak Studios adalah game Mastra. Saya difahamkan MDEC juga ada memberi dana kepada beberapa game developer tempatan untuk membangunkan game. Ini perkara yang baik. Namun, jika kita benar-benar mahu melihat game yang bertaraf dunia datang daripada Malaysia, sokongan kerajaan tidak harus terhad kepada memberi dana saja. Kerajaan juga harus memberi sokongan untuk memasarkan game yang telah siap dibina. Sebab menyiapkan game ini bukan dengan izin end game-nya. Sebab lepas kita siapkan, kita kena put to the market dengan izin. Kita kena pasarkan. Dan di sini kerajaan boleh memainkan peranan untuk menjadikan game yang dibangunkan dalam Malaysia ini sebagai satu dengan izin showcase untuk menunjukkan kemampuan pembangun permainan ataupun game developer tempatan. Satu lagi perkara yang saya ingin cadangkan adalah adakan satu partnership atau perkongsian dengan pusat data. Sekarang ni kita dengar banyak pusat data yang ada dalam Malaysia ini yang telah dibina dan akan dibina. Jadi apalah salahnya jika ada satu partnership di antara mana-mana data center dengan game developer yang dimudah cara oleh pihak kerajaan supaya mereka boleh mungkin langgan kepada data ini, storan data awan ni dalam satu harga yang kurang daripada biasa untuk mereka gunakan dalam membangunkan game mereka. Jangan kita lupa bahawa antara sebab Jepun meninggalkan cultural footprint dengan izin yang meluas di seluruh dunia adalah kerana antaranya disebabkan game-game yang dibangunkan di negara Jepun dan kemudian diimport ke seluruh dunia seperti contohnya game Mario, Street Fighter dan baru-baru ini Yakuza Like a Dragon. Seterusnya, saya ingin menyentuh kepada kecerdasan buatan ataupun AI. AI ini memang kita tahu banyak manfaat. Kita tak boleh lari, kita tak boleh asingkan diri daripada AI. Tetapi pada masa yang sama, kita harus pastikan bahawa penggunaan AI ini diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti undang-undang sedia ada, pertimbangan moral dan juga impak terhadap tenaga kerja kita. Sesiapa pun sekarang ini, Puan Speaker, boleh buat image dengan adanya AI. AI boleh jadi penyampai radio. AI boleh jadi penyampai berita. Dan apakah kesan AI ini kepada pereka grafik, kepada penyampai radio, kepada pembaca berita dan mungkin satu hari nanti kepada peguam macam saya, Puan Speaker. Ini kita harus perhalusi dan kita juga harus buat ini dengan kadar segera sebab AI ini kita tengok perkembangan dia begitu cepat, begitu pantas. Dan satu lagi perkara, Puan Speaker, saya berharap pihak kerajaan janganlah terlalu gairah untuk menggunakan imej yang dijanakan oleh AI ini dalam grafik rasmi. Kerajaan wajar terus memberi peluang kepada artis dan pereka grafik, masih ada nilai untuk kita angkat sentuhan manusia dalam mereka grafik. Seterusnya adalah berkenaan dengan pengangkutan awam. Tahun ini, Sosial Demokrasi Malaysia ada menerbitkan kertas dasar mengenai pengangkutan awam di Lembah Kelang. Dalam kertas tersebut, penggunaan pengangkutan awam di Lembah Kelang hanyalah 20% kalau nak bandingkan dengan kota-kota seperti Singapura, London dan Tokyo yang dalam lingkungan 80%. Untuk menggalakkan lagi penggunaan pengangkutan awam ini, kerajaan perlu membelanjakan wang untuk menyediakan satu rangkaian pengangkutan awam yang lengkap. Dan menurut kertas dasar Sosial Demokrasi Malaysia itu, kita di Lembah Kelang memerlukan lebih kurang 7,000 bas untuk melengkapkan rangkaian pengangkutan awam kita. Saya sambut baik perolehan 250 bas elektrik seperti yang telah diumumkan dalam belanjawan. Namun pada saya kerajaan melalui Kementerian Kewangan harus komited untuk menambah jumlah bas yang ada dalam Lembah Kelang. Jika tidak, dalam belanjawan ini kita boleh tengok dalam RMK ke-13 nanti sama ada kita akan ada satu komitmen untuk beli sehingga 7,000 bas untuk melengkapkan
rangkaian ini. Selain daripada itu, inisiatif tambang percuma kepada mahasiswa menggunakan aplikasi bus.my ini sudah tentu satu perkara yang baik dan akan melegakan mereka yang menggunakan. Dan juga saya ingin sentuh berkenaan dengan kemudahan van untuk anak-anak daripada stesen tren terpilih dengan bayaran hanya 50 sen. Ini juga perkara yang baik. Saya berharap bahawa perkhidmatan ini satu hari nanti akan dipanjangkan juga ke kawasan parlimen saya. Saya melihat bahawa kerajaan kini memang komited untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam melalui pelbagai langkah, termasuklah memberi dana kepada PBT untuk menyediakan 36 lokasi laluan pejalan kaki baru contohnya. Saya minta jika boleh disenaraikan lokasi-lokasi 36 lokasi tersebut. Saya juga telah menerima makluman bahawa suatu lebuh raya yang dirancangkan dalam kawasan saya, iaitu lebuh raya Putrajaya Bangi. Pandangan berkaitan pengangkutan awam kita. Dilihat dalam bajet ini tidak ada penjelasan khususnya dasar pengangkutan awam yang kita perlu lihat juga di luar bandar. Di kawasan luar bandar, maksud saya di daerah C, di Bali dan sebagainya. Pengguna kita di sana, mereka melihat bahawa dulunya ada pengangkutan bas mara, ya. Sekarang ni kekerapannya pun dah dikurangkan, dan ketika ada waktu-waktunya dia tidak dikhidmat oleh servis-servis kita ni lah, termasuk bawah mara itu sendiri, ya, dan lain-lain agensi lah. Mohon untuk Bangi juga menyentuh berkaitan dengan pengangkutan awam di luar bandar ni. Terima kasih. Ya, terima kasih Sik. Ya, tolong masukkan dalam ucapan saya juga. Dan berkenaan dengan ini, saya tadi katakan bahawa kami mendapat makluman bahawa satu lebuh raya yang sepatutnya dibina dalam kawasan saya, iaitu lebuh raya Putrajaya Bangi, telah ditunda sementara pihak kerajaan melihat semula pelan pengangkutan awam Lembah Kelang yang akan dibentangkan dalam RMK yang ke-13. Jadi saya berharap juga mungkin pelan pengangkutan awam untuk di luar bandar, di luar Lembah Kelang juga dimasukkan sekali. Seterusnya saya ingin pergi kepada pendidikan khas. Puan Speaker, bulan lepas saya telah membuat lawatan ke Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang, PKIK, yang terletak dalam Bandar Kajang. PKIK ini ada banyak program yang memberi didikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas seperti sokongan kepada pendidikan formal. Saya lihat sendiri, Puan Speaker, komitmen para pengajar dan sukarelawan PKIK ini yang sudah berbakti untuk masyarakat di Kajang untuk sekian lama. Namun, mereka juga menghadapi pelbagai cabaran sebab mereka ada pusat, Puan Speaker, tetapi dan mereka ada kemudahan, tetapi untuk mengembangkan khidmat mereka perlu dana yang lebih sebab sekarang ini memang ada kekangan. Dan kita juga perlu lebih banyak kelas pendidikan khas di sekolah-sekolah, terutama sekali di tempat yang padat dan pesat membangun seperti Parlimen Bangi. Kita juga perlukan lebih banyak pusat yang dapat memberi sokongan kepada pendidikan khas formal di sekolah seperti PKIK yang saya maklumkan tadi. Dalam belanjawan 2025 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diumumkan 10 juta untuk membantu sekolah autistik swasta yang berdaftar. Saya cadangkan juga peruntukan khas diberikan kepada pusat seperti PKIK di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya mereka dapat memberi sokongan kepada pendidikan formal kita. Anak-anak kita adalah anugerah Allah SWT, Puan Speaker. Anak-anak kita akan mewarisi komuniti kita, negeri kita, negara kita. Maka kita harus memberi sokongan kepada segala usaha untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Akhir sekali berkenaan dengan isu-isu tempatan. Saya ingin sentuh beberapa isu tempatan. Pertama, saya dah banyak kali cakap perkara ini, Parlimen Bangi perlu lebih banyak sekolah. Tetapi pada masa yang sama, sekolah-sekolah yang sedia ada pun perlu diberi dana tambahan untuk dibaik pulih dan juga ditambah baik bagi menampung pertambahan penduduk. Kalau kita tak boleh bina sekolah baru, Puan Speaker, sekurang-kurangnya kita naik taraf dan sokong sekolah sedia ada. Kedua, saya berharap pihak Kementerian Kesihatan melihat semula klinik-klinik kesihatan dan klinik desa yang ada dalam Parlimen Bangi kerana banyak di antara klinik-klinik ini yang memerlukan dana tambahan juga untuk menambah baik dan menampung pertambahan penduduk. Sikit lagi, 1 minit lagi, Puan Speaker. Sila gulung. Ya, ketiga, mengenai mitigasi banjir. Saya sambut baik pengumuman mengenai rancangan Tebatan Banjir Sungai Langat RTB Fasa 2
terdapat juga beberapa projek tebatan banjir termasuklah di Bangi Lama. Namun saya berharap bahawa 150 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk JPS dan PBT yang akan disalurkan untuk pembersihan longkang dan pengurikan sungai juga disalurkan ke kawasan parlimen saya. Akhir sekali Puan Speaker, saya berbalik kepada anekdot yang saya kongsikan tadi tentang anak yang tak pernah terima cermin mata sebelum ini. Dalam dunia yang sempurna, anak itu tidak perlu menunggu ahli parlimen untuk bagi dia pakaikan cermin mata. Tetapi negara ini bukanlah negara utopia dan kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna. Sebab itu, kita yang dianugerahkan dengan sedikit kuasa dan diamanahkan dengan tanggungjawab ini, kita gunalah ruang dan peluang yang ada untuk buat yang terbaik bagi tanah air yang tercinta ini, Puan Speaker. Sekian, terima kasih. Bangi mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Terbaik itu dia, sahabat semua. Memang penuh dengan cadangan fakta yang menarik ya daripada perbahasan ya yang diberikan oleh yang dibuat oleh YB Johan ya, MP daripada DAP Pakatan Harapan Terbaik. Kalau begini kan kualiti perbahasan memang baik, tapi malangnya perbahasan kalau pembangkang ini tidak habis-habis menyerang, berpolitik, mainkan isu bangsa, agama, menghina bahasa, bermain telefon di parlimen, macam-macam lagi lah. Ada yang berteriak-teriak seperti mereka menganggap parlimen ini sebagai pasar malam. Banyak lagi yang pelik ya seringkali dibuat oleh ahli parlimen daripada pembangkang, satu yang amat-amat memalukan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.